Hai semua, selamat datang ke video seterusnya. Dalam video ini saya akan share kepada anda bagaimana untuk melakukan competitive research. So kita still lagi berada di dalam pre-light phase. So ini merupakan step terakhir lah untuk pre-light phase sebelum kita pergi ke light phase. So competitive research, apa yang anda perlu buat? So sebenarnya senang saja. First kali anda perlu cari 3 hingga 5 pesaing terbesar anda. Kemudian anda nak cari kelebihan dan kekurangan mereka. Okay, so kenapa kita kena buat competitive research ni? Tujuannya ialah untuk differentiate kita daripada mereka. So inilah cara untuk kita cari reason kenapa prospek ataupun bakal customer kita perlu buat transaction ataupun perlu beli daripada kita, bukan daripada mereka. So benda ni sebenarnya sangat-sangat penting. Kalau anda tak buat ni, kalau anda tak ada differentiation between anda dengan competitors anda susah nak menang. Okay, so sekarang ni saya akan tunjukkan macam mana nak buat competitive research. First kali, untuk saya punya niche, sebab saya nak promote like method ni, saya punya niche ialah internet marketing. So saya akan carilah 3 hingga 5 biggest competitor saya. So saya sebelum dah buat research, so first kali ialah Sifu FB Ads. Kemudian ada Nasihat Niaga. Dan saya rasa Najib Asadok ni saya rasa dia pun besar juga dalam internet marketing. Siapa lagi? Hazli. Saya rasa sebab pernah nampak iklan dia sebelum ni. 1, 2, 3, 4. So saya nak lagi satu. Siapa saya nak letak? Saya letak Akif lah. Akif. Lepas tu Majalah Niaga contohnya. Okay, so saya ambil lebih daripada 5, tak apalah. So lagi banyak lagi bagus sebenarnya. Okay, alright. So saya dah ada 1, 2, 3, 4, 5 ni. Apa yang saya perlu buat sekarang, saya ada buat satu tab baru yang dinamakan competitive research. Apa yang saya perlu buat sekarang ialah, first saya akan namakan dulu competitor saya. So yang ni contoh yang first kali, Sifu FB Ads. Saya nak listkan apa dia punya kelebihan dan apa dia punya kekurangan. Okay, so saya besarkan sikit kelebihan, kekurangan. So cara nak buat dia senang saja. Saya just pergi ke sini dan tengok apa yang orang cakap. So dari segi Sifu FBS ni, kelebihan dia saya boleh nampak dia ada ramai orang likes dia. Okay, so dekat sini ada banyak likes dalam 300k over. Dia pun saya rasa dah lama dalam niche ni. So brand dia orang dah kenal. So dia pun ada banyak buat seminar, buat seminar besar. Okay, jom kita tengok dia ada post ni. So ni dia nak launch chapter M. So seminar chapter M dia nak launch 2 days class. Okay, khas untuk so ni kalau contoh saya nak tahu siapa target market dia, dia dah tulis dah kat sini. So saya tak payah nak buat kerja banyak-banyak lah. So maksudnya kat sini saya dah boleh copy dan saya letak ke dalam saya punya prospect research. Okay, so kalau saya nak tahu target market, ni target market yang saya boleh target lah. Target market Sifu FB Ads. So saya just paste kat sini. Pemilik kedai, servis, penghilang, supplier, tak ada kedai tapi ada page, syarikat besar, ada produk sendiri, agent. Alright. Lepas tu apa yang saya tahu lagi, ada artis pun kira pernah join FB Ads. So kira boleh saya cakap macam endorse jugalah, endorsement from celebrities. Okay, dan apa lagi yang lain. So saya tengok dia punya page pun sentiasa banyak bagi tips. So page aktif.
dia banyak bagi value, post. Alright. Dan kemungkinan besar juga dia punya strength ataupun dia punya kelebihan ialah dia ada size list yang besar lah. So maksud list ni ialah database customer ataupun prospect. Maksudnya maybe dia ada email ataupun nombor telefon dia punya prospect dan customer. So probably that's why every time dia post something dekat sini, banyak orang komen, banyak orang like, sebab saya rasa dia blast dekat dia punya customer dan prospect lah. Okay, so saya harap anda faham saya punya thought process sekarang. So apa yang anda perlu buat memang ni lah, anda just pergi ke anda punya competitor dan tengok apa dibuat. So lagi satu yang paling bagus sebenarnya, tengok kalau dia nak promote products dia lah. So ni contoh sifuFBads.com. Oh, lagi satu dia pun ada banyak case study, success case study. Alright. So kalau tengok sini dia pun ada buku. So ni teknik simple FB ads. So tengok ni ada buku. Jom tengok tulis apa. Alright, so anda bakal pelajari bagaimana cara mulakan bisnes di Facebook. Okay. Jom kita try letak kk@gmail.com. Saya nak tengok apa akan jadi kalau saya subscribe. Different address needed. Okay, Khairi 123, Khairi 123. So ni kemungkinan besar cara dia dapatkan list lah. Maksudnya macam saya cakap tadi, kenapa dia bila dia post banyak orang komen, banyak orang like, kemungkinan besar bila dia post tu dia akan email sekali lah orang yang masukkan email dekat page ni. Okay. Alright, so terima kasih. Membuat tempahan paket untuk seminar Missing Chapter. Okay, saya nak buku inspirasi, saya nak formula Sifu FB Ads. Okay, so ini dijual buku kat sini. Okay, cost dia RM46. Okay, alright. So apa pula kekurangan? Kekurangan dia macam mana nak cari? Kita tengok komen lah, biasanya dekat komen. So bila kalau saya tengok sini, harga dia untuk dia punya seminar ni, seat VIP dia 3K, seat gold 1K, seat general 600. So maybe kekurangan saya boleh tulis sini, harga agak tinggi. Lepas tu dia pun buat seminar. So ada orang yang kalau contoh yang tak banyak masa, maybe tak sempat lah. So seminar live perlukan masa untuk pergi. Okay. Apa lagi dia punya weaknesses dia? Saya tengok ni belum ada syarikat sendiri. Okay. Saya rasa tu lah dia punya weakness dia, tak banyak sangat saya rasa. Lagi satu, sebab saya ni jenis yang positif, so saya nak cari benda negatif ni agak sukar sedikit. Okay, so sekarang ni saya tak dapat cari apa dia punya weaknesses yang lain. So saya akan pergi ke yang saya punya competitors yang lain lah. Okay. Okay, tutup ni. So untuk nasihat niaga, dia punya, saya rasa dia punya sekejap saya tulis ni, nasihat niaga. Kelebihan dia, saya rasa dia pun dah lama orang dah kenal. Likes pun banyak juga, ada dalam 100k something tadi. Sekejap saya tengok. 116. So 116k. Lepas tu apa dia jual apa ni? Macam mana saya nak tahu dia jual apa? Nasihat niaga. Okay, MB 2000
MB. So rasanya tu dia punya course dia kot MB 2000. Sekejap saya check, tengok website dia. Cara buat 30,000 dalam 3 bulan tanpa modal. Okay. Ni ada MB 2000 live. So ni yang dijual saya rasa. Akhirnya ada tidak lagi tercari-cari apa nak buat untuk mendapatkan wang. Formula pemasaran tanpa kos tapi impak tinggi. Okay. Alright, so ni dia punya seminar yang dia promote. So dia punya angle dia ataupun dia punya, macam nak cakap apa kelainan dia daripada yang kos-kos lain. Dia ajar macam mana nak buat marketing ataupun pemasaran tanpa kos tapi impact tinggi. Okay, so saya boleh ambil ni, copy, dan saya boleh letak dekat prospect research. Maybe ini headline yang ramai orang suka. Maksudnya macam mana nak jual tanpa kos. Alright. Realiti sebenar menjalankan perniagaan yang sukses sampai bekerja. Okay, so kat sini pun saya boleh tahulah apa dia punya target, siapa dia punya target market. And dia pun saya tengok ada banyak testimonial. So saya boleh tulis banyak testimonial. Banyak testimonial. So kekurangan dia pula apa kekurangan dia. So saya rasa macam sama lah, sebab ni pun live seminar. So live seminar ada orang yang tak dapat hadir lah sebab perlukan masa constraint. And apa lagi, harga pun 150. So harga pun agak tinggi. Harga tak adalah tinggi sangat tapi kira boleh cakap tinggi jugalah. Okay. And apa lagi dia punya kekurangan. Jom kita tengok orang komen apa. Okay, so saya rasa untuk kalau kekurangan ni saya kena buat lagi banyak research. Maksudnya saya kena tengok lebih banyak post sebab saya tak tahu sekarang ni apa yang dia punya weaknesses dekat sini. Okay. Alright, okay. So sekarang ni saya harap anda faham macam mana nak buat. So lepas dah anda listkan semua anda punya competitors dan apa dia punya kelebihan dan kekurangan dia, kemudian apa yang anda boleh buat ialah anda cuba contohlah kalau saya nak buat course tu, saya akan pastikan semua kelebihan dia tu kalau boleh saya ada juga. Lepas tu kalau contoh dia ada kekurangan, saya nak cover kekurangan tu. Okay. So contohlah, maksudnya sekarang kalau untuk yang Sifu FBS ni dia ada banyak likes, ada 300,000. So saya pun sekarang baru ada 5,000. So saya tak boleh maksudnya kalau saya nak tulis dekat saya punya website ataupun dekat page saya tu, saya tak boleh mention sangat lah pasal like ni, sebab saya baru ada 5,000 ataupun 6,000, dia dah ada 300k. So dah lama dalam niche, saya pun dah lama dalam niche, so saya pun boleh cakap lah. Okay, so daripada sini kita nak cari apa, macam contohnya untuk saya pula. Okay, so sekarang ni saya dah tahu apa kelebihan yang mereka ada. So apa pula kelebihan saya? So contohnya apa yang saya boleh cakap tapi mereka tak boleh cakap. Okay, so itu dia punya tujuan untuk buat competitive research ni. So kalau contoh pula untuk saya, so tulis saya letak colour kuning contohnya. So kelebihan saya kat sini, saya boleh cakap saya pernah manage account advertising online more than RM40 million. So benda ni saya je boleh cakap, dia orang tak boleh cakap. So ini yang membezakan orang lain daripada yang membezakan saya daripada orang lain. Lepas tu saya pun boleh cakap lah, saya pernah sebelum ni bekerja sebagai paid traffic specialist untuk salah sebuah company yang kira paling disegani lah dalam online marketing di dunia. Okay, so tu main valid. So benda ni saya seorang je boleh cakap, dia orang tak boleh cakap sebab dia orang tak pernah pun bekerja kat situ. Okay, so saya harap anda faham kenapa anda perlu buat benda ni. Dan macam biasa, saya nak anda kalau boleh cari lagi banyak competitors, lagi bagus lah, supaya anda boleh cari reason yang anda boleh berikan kepada customer ataupun kepada prospek anda kenapa mereka perlu pilih anda bukan orang lain.
Okay, so kita jumpa di video seterusnya. Bye bye.